Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin bercakap berkenaan dengan topik cara yang kita boleh lakukan untuk menyimpan dengan lebih berkesan ataupun lebih berdisiplin. Kita boleh menggunakan kaedah 50%, 30% dan 20%. Di mana 50% daripada pendapatan kita akan gunakan untuk membeli atau membayar perkara-perkara wajib, iaitu seperti sewa rumah ataupun loan rumah, pinjaman kereta, mungkin juga kita beli insurans kesihatan, dan juga bil-bil seperti bil air, bil elektrik, bil internet dan juga bil handphone. Jadi ini perkara-perkara wajib yang kita perlu bayar setiap bulan. Jadi jumlah maksima ialah 50% daripada pendapatan kita. Sebagai contoh, sekiranya pendapatan kita ialah 3,000 sebulan, jadi 1,500 perlulah ditolak ke tepi, siap-siap untuk membayar perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara perlu. Seterusnya 30% daripada simpanan kita itu, daripada pendapatan kita itu, bolehlah kita gunakan untuk perkara-perkara yang kita berkehendak. Tidaklah sesuatu perkara yang perlu tapi kita menghendaki. Contohnya kita ingin mungkin makan di luar, sekali-sekala, mungkin seminggu sekali kita ingin makan di luar, ataupun mungkin kita mahu menonton wayang, mungkin sekali sebulan kita mahu menonton wayang, ataupun sekali-sekala kita mahu pergi beriadah atau pergi berjalan ke mana-mana. Jadi kita letak ke tepi sebanyak 30% sebulan. Sebagai contoh, pendapatan kita 3,000 sebulan, jadi kita boleh letak ke tepi sebanyak RM900 untuk perkara-perkara kita yang berkehendakkan. Sebagai contoh tadi ialah untuk berjalan, untuk makan di luar, untuk mungkin juga untuk melihat wayang, ataupun juga untuk shopping sekali-sekala. Dan semanakala baki lagi 20% ialah kita perlu letak ke tepi untuk simpanan kita, simpanan di masa hadapan. Jadi sekiranya pendapatan kita ialah sebanyak RM3,000, jadi RM600 perlulah kita letak ke tepi setiap bulan secara berdisiplin ke dalam simpanan kita. Sama ada kita mungkin boleh simpan di tabung haji ataupun simpan di amanah saham Bumi Putra. Jadi kita boleh meletak setiap bulan secara disiplin, ataupun mungkin juga kita boleh beli emas. Jika kita mahu, kita boleh beli emas. Sekarang ini mudah, kita boleh beli emas secara online di bank-bank kita. Jadi kita boleh letak ke tepi sebanyak 20%. Jadi sekiranya pendapatan kita ialah sebanyak RM6,000 sebulan, jadi kita boleh letak ke tepi sebanyak RM600 sebulan setiap bulan, dan setahun kita akan menyimpan sebanyak RM7,200. Jadi sekiranya simpanan kita ini kita letak contohnya di ASB, amanah saham Bumi Putra, ataupun di tabung haji. Sekiranya kita menyimpan secara berdisiplin contohnya kita menyimpan sebanyak RM500 sebulan, setahun kita akan menyimpan sebanyak RM6,000. Dan contohnya kita mendapat 5% dividen setiap tahun. Sekiranya kita menyimpan secara disiplin tanpa kita miss. Jadi sekiranya kita menyimpan sebanyak RM500 sebulan, setahun kita akan menyimpan sebanyak RM6,000 setahun. Dan sekiranya kita mendapat dividen 5% sebulan dan kita menyimpan selama 20 tahun, selepas 20 tahun simpanan kita itu yang RM500 sebulan itu kita akan menjadi sebanyak RM198,000 jumlahnya. Jadi selepas 20 tahun, sekiranya kita menyimpan RM500 sebulan secara disiplin tanpa kita miss, dan setahun kita akan menyimpan sebanyak RM6,000. Selepas 20 tahun kita akan mendapat baki simpanan tadi, kita akan memperoleh sebanyak RM198,386 jika kita tidak mengeluarkan sebarang dividen. Jadi kita simpan saja tanpa kita mengeluarkan dividen selama 20 tahun, kita akan mendapat sebanyak RM198,386. Sekiranya kita menyimpan secara yang sama RM500 sebulan selama 20 tahun dan dividen 5% tahun,
tanpa kita sentuh, kita masukkan sahaja setiap bulan RM500 setiap bulan selama 20 tahun, simpanan kita itu akan menjadi sebanyak RM286,363. Dan sekiranya kita menyimpan selama 30 tahun, jumlah yang sama RM500 sebulan, selama 30 tahun, simpanan kita akan menjadi sebanyak RM398,633. Jika sekiranya kita menyimpan RM600 sebulan selama 20 tahun, sama juga kita mendapat dividen 5%, simpanan kita itu akan menjadi sebanyak RM238,075 selepas 20 tahun, sebanyak 5% tahun. Manakala jika kita menyimpan sebanyak RM600 sebulan selama 25 tahun, dividen 5%, selepas 25 tahun kita akan mendapat simpanan kita itu menjadi RM343,635. Dan sekiranya kita menyimpan amount yang sama, iaitu RM600 sebulan selama 30 tahun, dividen 5% tahun, simpanan kita itu tadi akan menjadi sebanyak RM478,360. Itu hampir setengah juta. Jadi inilah kepentingannya jika kita menyimpan secara berdisiplin, untuk tempoh yang panjang, dan pastikan kita menyimpan di tempat yang memberikan kita dividen yang secara konsisten, iaitu sebanyak 5% atau 4% ataupun 6%. Jadi jangan kita sentuh dividen yang diterima itu. Sebaliknya, dividen yang diterima itu disimpan semula dalam di tempat berkenaan untuk kita menerima dividen lagi di masa hadapan. Jadi itulah pentingnya untuk kita menyimpan secara konsisten untuk tempoh yang lama. Jadi apabila, sebagai contoh, jika sekiranya kita mula menyimpan ketika kita berumur 25 tahun secara konsisten, contohnya secara konsisten kita menyimpan sebanyak RM500 sebulan, apabila kita berusia 55 tahun, iaitu 30 tahun selepas itu, kita akan mendapat hampir RM400,000. Simpanan kita itu akan menjadi hampir RM400,000. Manakala jika kita menyimpan selama 30 tahun, sekarang ni kita berumur 25 tahun dan kita menyimpan secara konsisten selama 30 tahun, apabila kita berusia 55 tahun dan jika kita menyimpan sebanyak RM600 sebulan secara konsisten 30 tahun, 5% tahun kita mendapat dividen, simpanan kita itu akan menjadi sebanyak RM478,360. Jadi kita bolehlah gunakan duit ini di masa hadapan untuk kita gunakan waktu kita bersara. Jadi inilah antara cara yang kita perlu lakukan untuk kita menyimpan secara konsisten supaya kita mempunyai cukup simpanan di masa hadapan apabila kita sudah bersara nanti. Jadi perlulah kita menyimpan mulai dari sekarang. Jika kita sekarang berumur 30 tahun, jadi kita mungkin ada lebih kurang lagi 25 tahun ataupun 30 tahun untuk kita menyimpan secara berkesan, secara berdisiplin. Jika kita sudah berumur 35 tahun, mungkin kita ada lagi masa untuk menyimpan antara 20 hingga 25 tahun. Jadi mulakan menyimpan dari sekarang. Tidak ada waktu yang terlewat untuk kita menyimpan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimpan.